seperti ini telah menjadi Syiah yang melampau. Sebab Syiah yang melampau dia ada ciri-cirinya, sampai menuhankan Ali. Bukan sekadar Ali saja, imam-imam mereka dalam puak-puak masing-masing itulah. Kalau Ismailiyah, imam-imam yang diterima oleh mereka. Kalau Imam 12 ni, imam-imam yang diterima oleh mereka. Jadi itu dianggap sebagai mempunyai sifat-sifat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya, mereka mengatakan Quran yang ada ini palsu, bukan Quran yang sebenarnya. Quran yang sebenarnya di lain, ada pada orang-orang tertentu. Dan Quran ini banyak telah ditokok tambah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka mengkafirkan sahabat-sahabat. Ini Syiah yang melampau. Maki hamun biasalah, bahkan sampai mengkafirkan sahabat-sahabat. Ini ciri Syiah yang melampau. Yang ketiga. Yang keempat, mereka mempercayai ibadat. Ini Tuhan ini jahil, tidak tahu sebelum dia menjadikan sesuatu, dia tak tahu. Selepas itu baru dia tahu. Yang kelima, mereka menganggap hadis-hadis ni yang tersebar di kalangan ahli sunnah ini adalah rekaan sahabat-sahabat, bukan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ini semua diada-adakan kata mereka untuk menonjol-nonjolkan Khulafaur Rasyidun dan lain-lain sahabat. Itu yang kelima. Yang keenam, mereka mempercayai raja'ah. Raja'ah ialah kebangkitan sebelum daripada kiamat. Sebelum kiamat ada kebangkitan untuk menerima hukuman. Beberapa golongan menerima hukuman, dan yang akan melaksanakan hukuman itu ialah Imam Mahdi. Ini sebelum kiamat. Kalau kita selepas kiamat baru bangkit, ini dia tidak. Sebelum kiamat ni sudah ada dah bangkit. Itu dipanggil raja'ah. Ini akidah ni, akidah. Lagi mereka percaya kepada taqiyah. Taqiyah artinya berpura-pura, talam dua muka. Sekali dia kata begini, sekali dia kata begini. Dia boleh macam tu. Nanti kita akan bincangkan satu persatu insya-Allah. Itu taqiyah. Kemudian dia mengamalkan lagi, ini dari segi amalannya, mut'ah. Mengamalkan mut'ah. Ini pun termasuk di dalam ciri Syiah yang melampau juga. Mut'ah. Sebab Zaidiyah pun tak boleh. Zaidiyah pun tak terima mut'ah. Yang terima mut'ah ini Syiah Imam 12 yang kita nak bincang. Lagi banyak lagi akidah-akidah dia yang menyeleweng, yang menyeleweng sama sekali, tidak ada kena mengenanya dengan Islam. Kalau kita boleh terima Syiah ini yang melampau ini sebagai Islam, maka habislah, robohlah binaan Islam. Sebab apa? Tidak ada beza lagi. Sebab yang syirik itu pun boleh kita katakan Islam. Dari segi pengasasnya, ini pada buku surat 2 dalam muqaddimah ni saya tuliskan, ialah Ibnu Saba. Syiah yang melampau ni semua, biar apa pun namanya, pengasasnya ialah Ibnu Saba. Siapa Ibnu Saba? Ibnu Saba ialah seorang Yahudi daripada Yaman. Dialah yang mengepalai satu kumpulan untuk memberontak terhadap Sayyidina Uthman. Akhirnya berjaya, Sayyidina Uthman dibunuh oleh mereka. Ini Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba inilah yang mula-mula membawa fahaman bahawa Ali mempunyai unsur ketuhanan. Sebab dia kata ketika Sayyidina Ali telah dibunuh, dia kata, orang cerita kepada dia, kata Sayyidina Ali mati dah, kena bunuh. Dia kata tak mungkin, saya tak akan dapat terima. Kalau kamu bawakan otak, kata dia, Sayyidina Ali dalam 70 pundi-pundi pun aku tak terima. Macam mana dia nak mati, dia Tuhan. Itu dah keluar situ. Mula-mula sekali dalam sejarah. Ibnu Saba lah yang mengemukakan fahaman yang salah tu.
Yang kedua, dia mengatakan sahabat-sahabat ini jahat. Termasuklah Sayyidina Uthman ini jahat. Macam-macam tuduhan dilemparkan kepada Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Mereka mengatakan sahabat-sahabat ini, Ibnu Sabah mengatakan sahabat ini telah menokok tambah Al-Quran, telah tukar ganti isi dia. Ibnu Sabah mula-mula. Lepas itu Ibnu Sabah mengatakan Ali ini wajib diterima sebagai imam, sebagai pengganti Nabi terus selepas Nabi SAW. Orang yang melantik orang lain selain daripada Ali itu adalah sesat, kafir. Ibnu Sabah lah yang mula-mula menyebarkan fahaman ini. Ibnu Sabah juga yang menerima kepercayaan Raja'ah. Ibnu Sabah juga dengan berpura-pura memeluk agama Islam dalam satu kumpulan yang besar, pada hakikatnya telah mengamalkan taqiyah, yang kemudiannya diterima oleh golongan Syiah. Tetapi oleh kerana Ibnu Sabah ini begitu nampak ajaran yang dibawanya nampak sangat serupa dengan ajaran Syiah yang ada sekarang ini, maka kebanyakan orang-orang Syiah sekarang ini, bahkan ulama-ulama mereka pun cuba menafikan kewujudan Ibnu Sabah itu sendiri. Mereka katakan Ibnu Sabah ni tak ada pun, ini manusia khayalan, kata dia. Seorang manusia yang diada-adakan untuk menutup kelemahan sahabat-sahabat. Jadi kelemahan sahabat tu tutup. Ini semua angkara Ibnu Sabah yang berlaku perpecahan macam-macam ni kerana Ibnu Sabah. Sebenarnya sahabat-sahabat itu yang jahat. Nak tutup kejahatan sahabat itu, timbulkan satu watak ni, iaitu Ibnu Sabah. Padahal tidak pernah wujud. Ini kata mereka. Padahalnya di dalam kitab-kitab Syiah sendiri, tak payah tengok dalam kitab kita memang banyaklah. Dalam sejarah, dalam kitab Firaq, dalam kitab macam-macam lagi lah, disebutkan tentang wujudnya Ibnu Sabah ni, peranannya begitu besar dalam memecah belahkan umat Islam awal dahulu. Memang jelas. Tetapi mereka cuba menafikan. Kalau kita faham tentang Syiah ni, penafian mereka tu tidak ada apa-apa arti. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali sendiri, ini dalam kitab Syiah disebutkan, Sayyidina Ali sendiri memerintahkan supaya Ibnu Sabah itu ditangkap dan dibunuh. Maka telah ditangkap. Ini disebut dalam sejarah, dalam kitab Syiah sendiri pun disebutkan. Dia kata ditangkap ramai, tapi Ibnu Sabah sendiri dapat melarikan diri. Dia selamat. Kalaulah Ibnu Sabah ni tak ada, untuk apa Sayyidina Ali perintahkan supaya tangkap dia? Takkan tangkap bayan, kau sekurang-kurangnya bayan pun, ada bayan pun kena ada orang dulu. Ja'far As-Sadiq selalu berdoa. Ini dalam kitab-kitab Syiah sendiri, yang dianggap sebagai imam yang ke-6 oleh Syiah, selalu berdoa, iaitu semoga Allah melaknat Ibnu Sabah. Kalau Ibnu Sabah ni tak wujud, untuk apa doa supaya dilaknat? Itu sebab golongan Syiah walaupun dia cuba menafikan habis-habisan, sampai satu kitab ditulis 2 jilid untuk menafikan Ibnu Sabah. Dalam jilid yang pertama yang disebutkan ini semua daripada Saif bin Umar, tak ada orang lain cerita tentang Ibnu Sabah, dipertikaikan riwayat itu. Tapi akhirnya dalam jilid yang kedua dipaksa terima juga. Sebab dalam kitab-kitab dia sendiri, dia tak ingat dah. Dalam kitab dia sendiri pun ada sebut tentang Ibnu Sabah ni dan peranannya. Sebab apa mereka beria-ia sangat, sungguh sangat tu nak nafikan Ibnu Sabah? Sebab takut orang kaitkan ajaran mereka dengan ajaran yang dibawa oleh Yahudi ini. Itu sebenarnya dia nak mengelak daripada itu, dia cuba putuskan. Tapi itu macam mana kita nak hilangkan, nak hapuskan daripada sejarah, sedangkan perkara ini sudah diterima oleh semua pihak, bahawa Ibnu Sabah itu memang wujud. Dalam kitab Syiah sendiri disebutkan apa ajarannya. Mereka suka atau tidak suka, itu terpulanglah kepada mereka. Tetapi hakikatnya Ibnu Sabah adalah seorang yang wujud,
dan pernah memainkan peranan yang amat besar dalam memusnahkan sejarah Islam. Jadi tujuannya apabila kita tahu ajaran Syiah ni macam mana, itu dalam muka surat yang ketiga saya sebutkan apa sebab, apa perlunya kita tahu ajaran Syiah ini. Dan ramai sebenarnya kerana tidak tahu asalnya, dia terjebak dengan ajaran Syiah itu. Dia ingat Syiah ini Islam, Syiah ini baik, sebab memang dakwaannya begitu.